Orang selalu very negatif kalau dia bawa suami ke Datuk Seri, stewardess nak rampas. No, awak tu akan cakap, saya pun, anak saya pun sebaya cak. Jadi macam dia tak adalah tergugat. Alright, okay. Tina. Apa khabar Zahra? Apa khabar? Macam ni lah. Seronok apa tadi kan? Berzumba, bagai apa semua. Macam tu. Selalu kalau zumba 1 jam. Peluh. Okay. Okay Tina, mungkin orang nak tahu latar belakang. So daripada mana jadi cabin crew tahun bila sampai tahun bila? Nama penuh Tina Azura binti Ahmad Tajuddin. Oh memang betul Tina Azura. Ya, Tajuddin Ramli Burger ayam daging okey je. Gitu. Ingat waktu kali aku tulis nama you punya nama dekat apa kita punya buku tu kan, bila kita sign ni kata dia nama. Betul lah. Panjang, nama panjang. Tapi orang panggil Tina. Asal memang dari Kuala Lumpur. I see. Dekat Jalan Geni. Last time Jalan Geni, sekarang panggil Jalan Semarak. Sekarang Jalan Sultan. Apalah, biasalah nama jalan kat KL tukar. Okay. Dan sekolah St. Mary darjah 1 sampai Form 5. Lepas tu St. Mary KL tau, sekarang bangunan tu tak ada sebab bangunan sekolah tu dekat sebelah bangunan Mas. Bangunan Mas. Dan asalnya memang tak ada pun nak jadi kru sebab Tina memang sukan dari sekolah. So masa tu join Public Bank. Masa time-time Tina atlet, masa time Tina was Watson Nyambek dengan Azmi Ibrahim. So you olahraga lah, atletik lah. So masa tu diorang BBMB. So Tina Public Bank. BBMB Bank Putra zaman dulu. Alah, siapa yang tak tahu BBMB tu, bukanlah time-time kita. Aish. Dan lepas tu join crew 1996 sebenarnya by accident. Setemankan kawan tau, dia kerja dengan Public Bank juga. So dia dekat, biasalah pagi-pagi dia akan receive paper. So bila dia dapat paper surat khabar pagi-pagi tu dia akan buka. So one day tu Tina kat sana, Tina kat Public Bank jadi confidential assistant lah, assistant konon. So hari-hari pagi akan tanya dia orang punya claim untuk dia punya manager ke apa-apa. Sekali kata, Tina teman aku interview. Saya cakap, okey, boleh. Temankanlah sebab Tina memang tak ada plan nak jadi stewardess pun. Apa stewardess? Teman. Dia kata okey, boleh teman Zain. Nama dia Zain Noriza. Dia masih lagi di Public Bank sekarang. Masih lagi. Okay. Dan pergi teman dia dekat Holiday Inn City Centre, Jalan Raja Laut depan bangunan Mara. Okey. Pergi interview ni teman. Tapi walaupun berteman, try lah selit juga. Pakai cermin mata. Tahu Tina ni rabun, pakai cermin mata interview. Mana ada kru pakai cermin mata? Tapi awak gamble. Pakai je lah teman. Lepas tu masa pergi interview tu orang ramai. Awak datang awal. Zain ni dia boleh pinjam kereta bapak dia. Masa tu Tina, kita orang kru mana ada. Kita naik public transport. Dan pergi temankan dia kat Jalan Raja Laut. Dia pick up Tina, pergi interview. Biasalah kat situ orang pergi interview macam nak pergi orang kahwin tu. Make up semua. Tina macam, tak dapat lah aku ni. Tapi tak apalah, temankan Zai. Atas nama Zai ni Tina temankan. So pergi interview mula-mula berat, tinggi. Lepas. Alamak, lepas. Okey lah, tak apalah. Tapi masa tu pakai cermin mata buka. Walaupun rabun-rabun ayam tapi tetap okey, dapat. Okey. First 10 masuk interview. Berap dengan Zai sekali. So adalah 2 interviewer. So tell about yourself. Biasalah, berabuk lah England awak. Bravo. Yalah, macam Tina kerja confidential assistant. So kita deal macam HR lah dekat KL Main Office Public Bank. Biasa borak dengan orang. Macam Tina borak sekarang ni lah. So Tina ni memang orangnya yang suka borak. Tapi memang kalau orang tak kenal, ingat kita sombong. Biasa, itu biasa. Okay. Dan teman. Terus dapat. Dia kata, when I put you on a final interview, were you willing to wear contact lens? Saya cakap, I memang pakai contact lens. Bila ada sports, I have to wear contact lens. Sebab hari tu hari Minggu. I see. So nak hang loose lah. Kata, okay, you go for final. Macam, bukan ke pergi interview kru ni banyak dia punya stages. Dan I terus pergi final. Ya, terkejut tau. So Zai tak dapat. Zain Noriza tak dapat. Zai kau macam marah aku. Selalunya macam tu kan?
Teman kau tu Zai Yang kata. teman selalu dapat. Tak apa Tina, kau go ahead cakap. Dan balik, I nak kena bagi tahu my mom. Yang mana macam, alamak, macam mana nak cakap nak jadi stewardess ni. Wah, tapi angan-angan dulu, ingat tak zaman sekolah, cita-cita. Cita-cita, awak ya tulis je betul. pramugari, tapi awak tak Ya, tahu betul. kerja pramugari tu apa. Ingat kan macam berjalan, travel. Kehauk travel. Lepas tu dapat pergi final. So bila pergi final dapat surat tu dia suruh pakailah proper attire lah, apalah. Okey. Then pakai contact lens lah. Yang penting contact lens. Okey. Pergi final tau. Tu final. Pergilah MAA. Malaysia Airlines Academy Kelana Jaya, yang macam awak yang tak jadi pramugari awak rasa feel dia macam tau. Lepas tu final, macam final dia betul. Oh rupanya dia orang kata kalau kat KL ni dia punya challenge tu memang slim lah sangat. Tapi kalau nak dapat, tak dapat, okay bye. Sebab ada orang lain juga datang final tu yang daripada luar. Yang diorang dah 3 kali. 3 kali ke 2 kali saringan kan. Kita yang KL ni sekali hari tu terus pergi final lah. Macam oh okay, nasib sangat. Pergi 10 lah. 10 orang duduk. So ex adalah ex crew lah, ada yang local crew semua. Dulu banyak airline dekat Subang. Masa zaman dulu kat Subang banyak airline yang dekat ni, I pun tak ingat apa airline. So dia cerita lah, tell about yourself tu standard. It's Standard actually lah, just to break the ice nak jadi crew. Itulah. Ya. And then dah sudah tu dia ada satu discussion. Dia kata tell about Malaysia education. I sebab kenapa I boleh jawab, sebab adik I yang last tu dia ada yang lompat darjah. Instead of darjah 2 ada lompat, tak pergi darjah 3 terus pergi darjah 4 tau. Ada one year tu memang dia akan dia buat macam tu lah. Kononnya kalau bijak sana sangat dia kata lompat tahun. So to me tak payah nak lompat sangat. Buat je macam biasa. Bukan nak marah Malaysia education ni, tapi yang kadang si nak tukar-tukar pening. So kita sempat lagi nak selit. Okey, pasal kan. Lepas tu cakap. Dia sebenarnya dia bukan nak tengok pasal kita ni cakap betul ke tak tau Zarul. Nak dia tengok nak kita. tengok kita cakap apa. Kau kita goreng pun nantar lah kan. Goreng pun tak apa, janji sedap. Pecah lubang hari ni I goreng. Terus okey. First 3. Yang tu first group. I selalu pergi, tak tahu tiba-tiba memang selalu first group. So hari tu first group, 3 orang kena panggil. 3 pergi medical check up. Dah habis interview tu, dah masuk kita fast forward lah. Your first flight, solo flight. First solo flight. Zaman dulu masa first solo, Vanmas datang rumah tau. Okey. Vanmas datang rumah. Tina duduk Jalan Semarak, Janggeni. So abang Van lah datang rumah. Okey. Tina ni bukan orang senang tau. I come from Tina datang dari rumah Setinggan. So rumah Setinggan dekat Jalan Semarak tu macam rumah, macam kat Kampung Baru, rumah banglo-banglo, tapi rumah Setinggan lah. So abang Van ni nak cari rumah kat mana. Tapi kita orang selalu buat landmark kat rumah tu memang kat luar dekat dengan Dewan. So abang tu cari mana rumah. Memang takkan jumpa lah. Pintu macam mana nak masuk. Nombor tak ada. Macam nombor ada. Dia cakap Kampung Pandan macam tu lah. Zaman dulu kampung yang betul-betul kampung tanah lot hanya Kampung Baru. Kita kampung Setinggan sebab abang Tina kerja race course dekat KLCC dulu. So memang dia tak suka kita duduk dengan ramai-ramai yang dekat quarters kuda. So kita orang duduk kat sana. So abang Van ambil. Masa tu first flight nak pergi Subang je. Tapi biasalah orang tua dia bangga kan tengok kita abang Van. Dulu kalau you naik van you macam Miss World. My dad datang buka pintu. Itu memang daripada Tina kerja, abah atau mak akan hantar buka pintu. Bagusnya orang Vanmas ni kita memang diajar kot etika macam pakcik macam tu tau. Memang I suka one thing bila dia start macam tu approach kan. Abah Tina pun macam dulu dia nak lepaskan anak perempuan dia seorang ni, dia jadi macam bagus diorang ni. Itu yang bagi dia confident nak lepaskan anak dia ni. So Abang Tina dia host trainer, dia garang tau, very regimented. So bila anak dia nak jadi kru ni macam betul ke kan? Sebab dia dengar orang cakap, kakak-kakak, makcik-makcik Tina cakap kru ni tak ni, tak. So I prove
them benda ni tak adalah. So pergi flight, naik van mas. Kalau kita naik van mas, Zarul, kita akan greet lah. Kita diajar masa kita training, kena greet. Memang kat training tu 3 bulan greeting, thank you. All the magic word. So masuk saat pagi, tak kisahlah dia cleaner ke, dia engineer ke, kita salam tau. Salam saat pagi, Tina, macam tu. Akak yang cleaner, akak yang ground staff tu pun, salam je lah. Okay. Dan pergi flight, zaman Subang, biasalah you tengok orang dekat Subang kan kecil. Kalau satu leading tu akan jerit lah nama flight. Awak tu pinga-pinga dengan buku, manual semua ada. Apa yang nak tanya pun tak tahu. Prepare lah. Masa dulu manual, tulis sign in dan pergi you punya locker. Kalau you pergi locker you tu, orang yang duduk tu akan tengok you masuk locker mana. You junior ke senior. Ayuh! Masa tu memang you confident cari locker konon-konon. Padahal orang dah usah. Budak ni budak baru. Ayuh! Lepas tu make up. Make up dia macam burung merak. You tahu tu orang baru. Sebab kalau budak baru je yang make up sampai 3 colour sekali calit kat atas ni tak. Vroom 3. Lepas tu dia ketawa. Betul lah. Lepas tu kan. Tapi cara you cerita tu. Okay, kita. Dia ketawa tau. Betul. Tapi sebelum masuk tu you kena susun bag. Saya dulu kita pakai troli. Kalau you baru join, troli you manual. Yang lipat. You kadang-kadang you nampak sini yang ada duit dia macam tak. Tu dah kaya dah. Dah tu dah masyuk. Kalau yang baru tu ikat getah, manual, susun. Kita ni memang diajar macam askar juga. Kru ni one thing I suka, very regimented. Yang mana memang basic I, memang orang tua I ajar macam tu. Bukan OCD, memang itu memang habit, memang kita diajar. Organize, correct. Macam ni lah, nampak hari ni pun dia dah buat, I dah tahu dah. Sekali leading you jerit flight number. So, you kena ingat tau flight number. Okay, dia akan jerit lah, Penang lah, 11. I tak ingat lah flight apa I buat Zarul, tak lupa. Akan dia kata MH1140, room 2. Okay. Awak takut? Buat bodoh je lah, orang jerit apa. Lepas tu nanti tiba-tiba, I ingat cuma yang first flight tu ada orang kata, dia tengok name tag. Sebab tadi kita dah introduce kan, kalau ada 5,000 kat situ, 5,000 you kena introduce tau. Kalau you duduk saja terus duduk masuk, orang akan pandang. Kau apa hal? Kau apa hal kan? Kau ni main duduk je, ni masuk rumah orang ni. Tak Assalamualaikum ke orang lain. Macam tu. Masuk, lepas tu Tina bilik nombor 2. Gelabah, takut. Awak manual. Masa tu tak ada bilik nombor berapa kan? Tak ada, dia akan jerit. Dia jerit. So kadang-kadang 2-3 orang jerit. Kau budak baru, macam mana nak concentrate kan? You cannot. Macam-macam kat kepala otak ni. Safety. Gitu. Masuklah. Muka baru biasa orang tahu. Biasa dia tahu. Dia punya menggelabar tu. Lepas tu budak baru lah yang safety yang tip top. Sebab dia fresh lagi. Dia fresh. Fresh from the oven. Tapi itulah pengalaman dia. When time goes by, so apa yang pengalaman you belajar masa jadi baru tu, sebab ada orang baru lagi. So benda tu menurun. Alright, you ada 2-3 airline you buat, tapi ada MAS punya umbrella punya ni kan. You ada MAS selama berapa tahun? MAS 96 sampai 2018-19 macam tu lah. Lepas tu you pergi mana? I masuk orang apply amal, I apply juga. Amal MAH. Dia walaupun tahu tapi tetap ingat basic. Lepas amal? MAS apply apa lagi? Firefly. I apply. Tapi sebelum tu orang kata apply 380. Apply. Semua you pulun semualah. I pulun. Sarek. I apply. Tapi tapi you berhenti. Tapi you resign. Okay, but resign tu kita simpan dulu kejap. Kita simpan. Okay, selama berapa tahun dekat MAS? 24 tahun lebih lah. 24 tahun. So dalam banyak-banyak tahun tu, kira apa yang orang kata you boleh highlight kan? Dia ambil dia. Bising pula adik ni. Sekejap dia Apa yang you boleh highlight kan 24 tahun tu? Highlight, kalau sebenarnya kan basic dia sebenarnya sama je. You fly for, sebab sebenarnya bila you dah fly lama, you dah ada passion tau. You suka fly tu sebab fly tu kerja bukan macam kerja office yang you ada backlog kerja homework. Habis hari ni habis. Esok you jumpa orang baru, you jumpa passenger baru, you jumpa set baru. Itu yang I suka highlight kerja kru ni. Tak burden, tak ada homework.
Itu je. I ada peminat I kat sini. Ada jangan kacau tau. Nanti angkut panggil polis sebab ni nak masuk TV tau. Tahu. Dia diam-diam tau. Bising tau. Okey. Tengok je. Okey. So apa dari segi medical emergency ke, you ada passenger bergaduh ke? Passenger bergaduh sama dia ke? Itu biasalah passenger bergaduh. Passenger berdengkur pun marah. Passenger berdengkur, yang sebelah ni tak boleh tidur, mengamuk. Tapi sebenarnya mengadu kat kita untuk kita solvekan. Tolong, I tak boleh tidur sebab dia berdengkur. I nak buat apa? Lepas tu pindahkanlah si dia ni. Tak nak kejap lagi. You jangan kacau harimau tengah tidur. Betul. You jangan nak bangunkan yang tu. Dia kata, I punya suka lah. I bayar business class ke, I bayar first class. You jangan. You alihkan yang tak tidur ni. Pergi tempat mana-mana. Naik atas ke, turun bawah ke, belakang ke. Sebab kalau you kacau harimau tengah tidur, dia mengamuk. One thing kita kena solve problem tu dekat situ dan tu. So bagusnya kadang-kadang one thing jadi kru ni, you kena ada ni lah, nak solving problem tu cepat. Itu pasal solve problem. Solving problem ni saya rasa cabin crew champion. Sangat. Ambil contoh lah macam kita during boarding. So yang dengan bag, dengan anak ramai, so stuck. So you still memang champion kalau apa you punya style you buat kalau nak stuck tu. Tapi sebenarnya kan I ni bukan yang orang suka budak-budak tau. Okay. Jadi kru dulu kalau cuti school holiday, I orang yang memang tak suka. Memang rimas. Tengok mak ni cakap rimas. Tapi bila dah lama-lama you dah jadi mak, you tahu tau seksanya orang kadang-kadang, especially mak bawa anak bukan satu, 3. Ni satu lagi. So kita jadi kru, I tak tahu sebab kita ni memang di-train tau. Selalunya kru ni akan fikir apa kalau kita jadi orang tu. What if I were at her shoes? So dari kru ni dari jauh je you dah nampak dekat Aero Bridge. Anak dia dah lari depan pintu. Aunty macam kita pun buatlah dengan, walaupun kadang-kadang I ni tak suka time cuti sekolah ni, rimas anak orang ni. Jangan lagi kan aku juga akan jaga, kau ingat aku ni. Tapi tak, kita ni pelakon. So kita masuk, kita approach, cakap puan dengan beg dia penuh. Anak dia kadang bawa seorang satu beg. Kesianlah, kita tolong. Kru kita ni pandai delegate. Bila kita kat depan, lepas tu kita tak boleh nak ke belakang sebab kita ada kerja kita. So kita panggil lah kru kat belakang untuk tolong. Dan whereby kita pun akan tolong lah. Susun. Kalau susun seat sama tak apa Zarul. Susun anak berterabur sebab diorang cari lambat. Kadang-kadang anak tu sini satu, sana satu. The worst come to worst, kita try to arrange, borak dengan passenger yang lain untuk susun kasih duduk sama. Ataupun the best kalau anak dia yang besar duduk dengan strangers, kita borak dengan strangers tu. Just keep on eye on these kids because the mother are together. Because kadang-kadang parents tak boleh duduk anak dia 3 orang sekali. Emergency bahaya kan kalau dia seorang dengan budak 2, 3 kiri kanan. Tak boleh orang nak ni kan. Dia lari baru kita budak kan. Ni lah dia Tina macam anak-anak dah besar. Okey je. So kita kru ni kita ada satu attitude yang macam kita kesian, kita tolong. Memang automatik. Benda ni memang automatik. Kita delegate lah. Mak dia tolong dan selalunya one thing memang dah Grausa akan kasih siapa yang parents dengan small kids akan boarding first. So kita settlekan kat situ lah. Kalau duduk berterabur pun kita suruh dia duduk ikut accordingly their numbers. Kejap lagi kita susun lah. Okey, lagi satu, stewardess saya rasa champion juga dalam bab pilihan menu. Pilihan menu dekat business class ke, first class ke, ekonomi lah paling mencabar kan bila kita ada 2 choice saja, ayam ataupun pasta ataupun ikan, dan selalu yang habis dulu ialah ayam dan favorite ialah ayam. So selalu apa you punya apa kata tips untuk bagi passenger tenangkan diri. Saya nak ayam. Saya dah lama tak nak makan ayam apa semua. Mengamuk dia. Macam I kalau ingatkan nak bagi duit abang turun beli, masalahnya tak ada kedai kat bawah tu. Gaduh nak ayam. Ya betul. Zarul cakap tu semua betul. Dia nak ayam. Kadang-kadang kita pun cakap, okay, I suka benda ni kalau dia tak ada choice, kena ada 2 set meal punya time lah. Macam pergi London, pagi ada yang nasi lemak, ayam rendang. Nanti kadang tengah hari lunch dia ada benda lain. Okay, dia nak gaduh mengamuk lah, dia tak ada. Tapi kejap lagi kita akan cakap, never mind, on the second meal, I give you the priority to get your choice. Tapi yang tak ada ni macam kucing ni. Geram. Macam kucing kalau kat KK ni.
Yang satu meal choice ni je. Satu orang kata satu kali makan ni je. Kita adab je lah. Kadang-kadang kita pun ada kita punya crew meal kan. Kadang-kadang kita crew pun tak sempat makan. Kalau kadang-kadang dia macam mengingin-ingin macam budak-budak nak ayam je lah, kita bagi je lah. Kadang kita tanyalah dekat depan, ada tak boleh sparekan ayam yang sama untuk crew meal, kita bagi je. Tapi selalunya kita crew ni, kita macam tak biasa lah berlakon. Sedap bang, yang ni abang dah biasa makan ayam bang. Cuba tukar sikit tekak ni makan sweet sour fish bang. Sweet sour fish bang, abang tak pernah rasa, asyik ayam je. Cakap cuba try, kena cuba tak tahu. Dan stewardess cakap, so dia nak, kadang-kadang dia nak attention sebenarnya. Nak kena pujuk. Kurang saya. Ayam kita cakap lah, bang cuba tukar bang sweet sour fish ni. Kadang-kadang abang kena tukar je. Dan I cakap lah, kalau abang rasa nak ayam abang allergic, kadang ada yang betul-betul allergic seafood. Betul. Yang kadang kita tak tipu. Selalu kita akan encourage lah. Bila dia board ke, dia tanya je lah, you serve apa hari ni? Kadang-kadang dia lupa nak minta awal-awal dekat masa booking ke, masa check in. Bagi tahu je, kalau dia boarding kata, you serve apa hari ni? Cakap, I lupa lah nak ni. Okay. Dan kita bagi tahulah kru dekat gali, reservekan ni untuk cik-cik yang ni. Macam tu. Okey. Kan banyak peminat. Zara dia tak pernah buat outdoor. Yes. Nampak? So kita meriah sikit, ada penonton-penonton, anak-anak kecil. Okey, maafkan mereka. Mereka budak-budak. Okey, tak apa. So mana kita gangguan sikit-sikit tu harap dimaafkan. Okey. Dan itu bab-bab makanan apa semua. So itu orang kata jadi stewardess ni bukan setakat tunjuk muka lawa, tapi kena pandai bercakap, kena bijak mengatur langkah, mengatur bicara. Betul kan? Lagi satu jenis yang bila wanita menjadi penumpang bersama dengan pramugari, dia ada macam satu aura yang kadang-kadang aura yang tidak best. Ini saya perhatikan selama 16 tahun saya bekerja, bila perempuan masuk, bila dia ada stewardess yang lagi lawa daripada dia, dia akan ini bukan saya nak jatuhkan orang perempuan punya ni perangai ke apa, tak apa, ini pemerhatian saya. Manusia bila pergi di negara macam ni dia macam ni, tapi perempuan dengan perempuan dia ada sikit aura yang macam tak best. Ada angin. So you pernah mengalami situasi macam ni? Tapi I ni macam agaknya macam Tina bukan perempuan. Kalau macam orang tengok stewardess je macam yang macam tu. I macam abang-abang tau, macam tomboy tau. Jadi I tak ada sangat on that air tu. Tapi ada air tu ada biasa kadang. Tapi selalu menangkan dia. To me I always menangkan dia. Tak kisah kadang dah seri ke kan. I selalu akan menangkan bila I cakap. Kadang-kadang dia kata, anak I pun macam tu. Jadi kalau dia cantik, dia dapat ada husband. Dan kadang stewardess kadang pun satu. Orang selalu very negatif kalau dia bawa suami ke Datuk Seri, stewardess nak rampas. So I akan cakap, saya pun, anak saya pun sebaya cak. Jadi macam dia tak adalah tergugat. Tina selalu menangkan macam tu. Tapi kalau yang macam yang ada angin ke, macam bag I mahal tu, macam tapi ni emergency exit dia cakap kan. Kalau tak kita dia ada biasa. Perempuan kan bulan-bulan dia biasa tu angin. Stewardess pun ada angin. Kena stewardess ni cantik, I kurang. Macam I tak ada. I on kecantikan tu Tina tak ada gaduh sangat. Sebab I tahu kalau satu-satu orang tu dia ada cantik, dia kelainan masing-masing. Don't be so judgmental. Memang pada I sebenarnya Tina ni bukan nak jadi stewardess pun. Cuma I suka tengok orang cantik, makeup. Tapi I pun tak tahu kenapa I suka makeup ni. Tapi I tak makeup. You tak suka makeup. So kenapa jadi pramugari? Sebenarnya kan kena tipu. I nak jalan around the world. I ingatkan jadi stewardess serve makan. Biasalah dulu kan naik KTM, naik bas kan ada orang serve. Ingat serve makan, okey makan dah kenyang, jaga dah, bersihkan toilet tu tak apalah kan. Rupanya macam-macam, kena pergi training, makeup lah, apalah. Apa ni kan? Apa ni? I ni, you tahu tak I nak beli makeup first masa try training tu, body shop tu dah mahal tau. Walaupun yang masa training tu langkom. Ayu nak kena pakai base lah, apalah, foundation lah, apalah. Tiba-tiba bila makeup tu rasa macam pondannya. Sorry tau, tapi I suka tengok stewardess makeup. I sendiri dulu suka tengok stewardess dalam van tu. Zaman-zaman dulu kan Golden Girls tu kan memang kalau dulu kalau jadi stewardess tu you memang full.
Cun. Macam Orang model pun lah, kalau, top model top lah. model you all. Hanya top model je dulu yang jadi. Bila I jadi, I rasa macam sebenarnya feeling dulu memang nak terbang, nak jadi Air Force. Sebab I duduk Jalan Semarak dekat dengan MINDEF. Tapi mata ni rabun. My rabun teruk. 800 dengan 700. So tak adalah jadi. Tapi my mom kata tak apalah, cubalah. Kata nak terbang ni terbang juga. Tapi berkebaya, tak pakai beret. Sebab dulu biasa kalau kita pergi lalu lalang kat MINDEF tu, nampak pakai suit, pakai beret, smart tau. Tapi itulah, tidak diterima pakai. Okey. Dek, lalu dek sikit dek kamera. Tu ada bodyguard jaga. Nampak tu. Kan dia kena kepit kadang. Abang bodyguard marah. Thank you, Ain. Tapi itulah dia. Tapi I make up hanya bila masa special occasion. Make up lah, bohong perempuan tak make up, tak nak cuba. Cuma macam kalau I exercise, I yang kadang I cukup bangga bila tengok I punya student yang exercise Zumba ni, make up. I kalau make up melo Zarul. Tarik melo. Okey, bercerita pasal, you sebut pasal Zumba tadi kan. So, bila start Zumba ni sebenarnya? Daripada adakah kena weight check ke dekat MAS, tak ada? Ataupun memang saja dah minat ke, memang you sebab you atletik dululah memang? Zaman-zaman dulu, lepas tu atletik tu terberhenti. Sebab I ingat ada satu IFES suruh I join untuk lari MAS. Munir? Yes! Dekat Kampung Pandan, kompleks Kampung Pandan. Yalah, I pun atletik kat dulu. Tapi I cakap, bang, saya kerja ni nak cari duit bang. Saya tak nak commit benda tu. Sebab masa dulu kan awak kru, masuk. Tak nak kalau tak fly dulu, tak nak balik, nak fly je. Betul. So nak join, nak commit lari ni semua, ke mana larinya? Cakap, tak apalah. Okay, terbantu. Then masa jadi kru masuk, join fitness center, so California Fitness. So at one time I ikutlah instructor zaman-zaman body combat, body pump, body step. Ikutlah masa tu zaman Reebok. So buat, tapi tak ada tergerak nak jadi instructor. Okay, start Zumba ni 2014 selepas anak nombor 3. MAS, tak tahulah, I tak ingat bila MAS implement weight check. I ni macam yo-yo. Yelah, kita kru tidur tak cukup, makan tak apa-apa. Orang bangun tidur, orang tidur, awak pergi kerja. Kru ni abnormal. Abnormal dia punya daily life. So lifestyle tu memang kehauk tau. So I saja start Zumba, start saja je pergi. Then masa zaman Zumba 2014 tu I join. Masa tu adalah gym-gym yang ada nama ni, tapi nak join sangat, kita join bukan nak pergi main equipment, nak have fun untuk classes punya program. Dulu adalah line dancing lah, poco-poco lah ada, tapi not so me lah. Then I join satu studio ni, start dekat Ulu Kelang, dekat dengan rumah. Dulu I duduk AU5 tau. Excellento. So I join je Excellento ni. So join, masa tu first day je, first time. Instructor dia Abang Rahman Saleh, memang duduk kat New Zealand. So dia masa tu dia datang cuti, dia buat Zumba. So dia first instructor, I ikut. Dan biasalah kita kru, bila kita pergi tempat stranger, kita being very friendly tau, senyum. Dia ada satu Chinese lady ni, nama Ginny Fung, Ginny Weston. So Ginny tegur I, I've seen you before. I cakap, no, my first class, but you look very friendly. Kru kot, pelakon, handalan. So I enjoy tau buat Zumba, macam lama tak buat Zumba ni. Dan kebetulan agaknya I rasa masa tu pun memang weight check. Masa tu weight check tak kerap. Setahun 2 kali rasanya. So buat. Awak lepas anak nombor 3 pun badan memang Okay. Then ikut, I follow, I jadi minat tau. Bila dah minat, nanti I akan follow Excellento tu punya kelas. Hari Senin ke Rabu, Jumaat. I follow je. Kalau off, I pergi. Sampai bawa anak nombor 3 tu, 2 tahun dia duduk tepi, main iPad, I menari. Kadang dia pun menari. Then Ginny ni lah, Ginny Fung ni lah yang cakap dengan I. Sebab Ginny ni dia director of exercise equipment zaman dulu, F1 lifestyle punya ni. So dia yang approach, dia kata, Tina, you have the vibe lah, you come and join, be one of the instructors. Saya cakap, instructor, you sure not cakap kan benda ni. No need to be a dancer, dia kata. So you have the vibe because you buat, you boleh senyum, you have, because you crew lah I rasa. Dan Abang Rahman dia ada aura, senang didekati. Senang didekati. So macam tadilah, kalau you tu ada minat, diorang bagi you ruang untuk you stay, untuk macam tadi tu kita kasih the apprentice untuk try. Okay, jom naik pentas buat satu lagu ke, jadi shadow ke. Daripada situ benda tu dah jadi macam seronok. Dan Abang Rahman ni dia selalu datang balik, dia akan bagi chance. Tina, mari, cakap, jom naik ikut abang jadi shadow. So I ikut je Ginny ni
pergi event. Dia nak tunjuk I this is what is all the fitness all about, the fitness program. Banyak dia suruh I join piloxing. I sampai pergi Singapore buat piloxing, buat pound. Banyak program. Tapi program yang lekat kat kepala ni yang I suka, Zumba. So I start jadi instructor 2016 dekat Johor. Masa tu sebab dekat KL ada, tapi yang examiner tu David Wallace tu kebetulan kalau kat KL dia buat examiner tu I fly. Masa I buat kat Johor tu, I balik London sampai pagi, terus I pergi Johor, ambil 2 hari punya ni, balik KL, I fly lagi. Dulu kalau London tu kat BBI memang selalu sebab 380 crew. Okay. Tu kontroversi. Okay. Then dah jadi instructor pula. Okay, being instructor in Zumba ni bukan je jadi instructor saja. So in order for you to go wider and have your experience, you kena upgrade. So Zumba B1 basic, pro skill, Zumba Gold, Zumba Centaur, banyak Zumba ni punya kelas. Yes. So then I buat pula 2018 tak silap, I buat Strong Nation, Strong by Zumba. It's a high intensity interval training untuk under satu company, Zumba. So Tina ambil Zumba sebab Zumba ni international lah, you been recognised because you take the Zumba punya fees every month, so you dapat modul dia every month. Okay, itu kita habiskan bab Zumba, kita nak masuk bab yang orang kata medical emergency ataupun apa saja emergency. Look your hands.